We are trying to seek for new players, but at the moment we able to get one new player from Penang. Her name is Wu Sanzi. Then we will continue seek for new talented players, but we need some time to do that. Been there for 4 to 5 months. Actually, the players is getting back on track, but the problem is their age. Their age is already at 19 or 20. For women at this age, we are considered a bit over age. So now we are getting new players with younger age. We try to build the ladies teams from younger age. I think it's more materialistic for women single. Persoalan mengenai bakat perseorangan wanita di Malaysia yang semakin ketandusan semakin menjadi tumpuan dengan persaraan Sonia Chia. Malaysia kini hanya mempunyai 2 perseorangan wanita yang berkaliber iaitu SK Sona dan Goh Jin Wei. Bagaimanapun, prestasi SK Sona kini tidak begitu memberangsangkan manakala Jin Wei masih dibelenggu masalah kesihatan. On these matters, we have to put at first we have to increase our intensity of training, and then we need to put them on motivation courses, all these things, then send them to more tournaments, and from there they can gain more confidence and motivation, because players, if they train, they do only training but less tournament for them. For them, I think they are very far away from other countries' player. But actually, from what I see, they are not that far. Just the ranking is far. According to the ranking, they are far. But for the standard, I think they are not that far. They are able to catch up. Okey, kita bawakan pula Muiz Aziz untuk mengulas lebih lanjut tentang persoalan yang ditimbulkan tentang ketandusan bakat badminton wanita, especially dalam perseorangan wanita, Adeline. Itulah scary kan bila kita tengok lepas Sonia gantung raket. Muiz, dalam women singles ni, apakah kita sedikit terlewat sebenarnya dalam menyediakan pelapis wanita? Saya rasa dari segi persatuan sebenarnya mereka tidak lewat, tetapi saya boleh katakan unlucky lah. Disebabkan kalau kita tengok before this sebenarnya daripada Jin Wei Junior lagi, dia yang sepatutnya menjadi pemain utama dan dia berjaya menang Olimpik remaja, semua tournament tu, tetapi halfway dia mempunyai masalah kesihatan. Tetapi selepas Jin Wei ada SK Sona pula yang menunjuk perkembangan di SEA Games dan pelbagai lagi kejohanan. Tetapi separuh jalan lagi masalah kecederaan pada lutut dia. Jadi di situ kita boleh katakan yang bahawa BM mempunyai perancangan, tetapi a bit unlucky untuk perseorangan wanita. Tetapi sekarang pun diorang dah bermula untuk mencari pelapis baru. Seperti James cakap, diorang dah jumpa satu pemain baru. Selain itu mereka juga mempunyai seperti Siti dengan Misha yang baru-baru untuk tahun ini Dutch International menjadi juara dan runner up. Jadi perancangan tu saya rasa mereka ada. Cuma few times a bit unlucky lah untuk diorang. Okey, kalau kita nak tanya lebih lanjut tentang bakat yang terlampau dicungkil tu, terlebih dahulu nak tahu dulu tentang apakah Muiz merasakan SK Sona dan juga Goh Jin Wei sekarang ni diletakkan sebagai sandaran pada ketika kita tahu dia ada masalah tersendiri, masalah kesihatan dan juga kecederaan yang dialami oleh mereka. Mungkinkah ini memberi lebih tekanan sebenarnya untuk kedua pemain ini? Untuk saya boleh katakan yang bahawa mereka perlu ambil tekanan tu sebab diorang pilih untuk masih beraksi untuk Malaysia. Sebab kalau kita tahu cerita Jin Wei yang apabila mempunyai masalah kesihatan dia keluar daripada BAM. Betul. Tapi selepas dia keluar daripada BAM dia try untuk stop sekejap, tetapi dia masih lagi nak bermain. Dan selepas itu Kisona pun walaupun tidak silap saya dah 2 kali surgery pada lutut, tapi dia still masih nak try. And apabila diorang comeback pada tahun ini, diorang masih relevan adalah sebab kalau kita lihat
prestasi diorang tahun ni, contoh Jinwei. Daripada kesemua kejohanan yang join tahun ni, dia ada lebih kurang 5 quarter final. Okey. Terbuka Vietnam runner up dan satu lagi Taipei Open pun tak silap saya nombor 3. Bagi Kisona pula, Swiss Open iaitu kejohanan 750 series yang agak tinggi, dia mampu untuk raih sampai quarter final. Selain itu dia ada 3 lagi kejohanan yang di quarter final. Jadi saya rasa masih relevan untuk kita mengharapkan diorang, diorang pun sendiri kena terima tekanan tu sebab diorang choose to be there. Okey, faham. Actually ada pencapaian Ada pencapaian. Ada pencapaian. Tapi itulah sampai ke quarter final dan bukannya macam pusingan pertama, pusingan kedua dah tersingkir kan. Okey, kalau diorang masih relevan kan, macam kata Muiz tadi kan, apa yang boleh mungkin ditawarkan kepada SK Sona dan juga Go Jinwei untuk lebih mencabar dalam kejohanan yang disertai? Apa yang kita boleh lihat adalah pemain-pemain perseorangan wanita ni diorang perlukan that breakthrough. Sebab sebelum ini kalau kita tengok kita mengharapkan Zijia. Selepas Zijia keluar daripada BM fokus kepada single lelaki. Eng Ziyong kini dah menjadi top 30 dan dia layak untuk Malaysia Open Super Series 1000. Selepas di junior diorang ada Justin Ho, Jackie Koh, and untuk double sebelum ni kita harap Aaron Chia and Wu Yik, tapi lepas tu Go Zofei, Nur Izzuddin, T Kai Woon, Man Wen Chong, mixed double pun ada Pang Ron, Chen Tang Jie, Tok Yiwei, dan mereka ni sebenarnya semua daripada backup. Tetapi bila diorang ada satu kejohanan breakthrough tu, ia memberi mereka satu keyakinan bahawa diorang pun mampu untuk berada di level yang tinggi. Breakthrough tu penting. Masalahnya sekarang adalah disebabkan Kisona dan Jinwei pernah ada breakthrough tetapi diorang ada gap disebabkan injury. Jadi mereka tidak mempunyai keyakinan bahawa saya patut berada di situ. Even saya tanya Victor di World Tour Final itu, dia cakap setiap pemain di situ, dia percaya dia boleh kalahkan. Walaupun dia confident dia boleh kalahkan, tetapi confident dia ada basis. Dia cerita, dia akan list apa kekuatan dia, apa dia rasa weakness opponent dia, and bagaimana kalau weakness dia, apa dia boleh counter. Dia ada confident yang ada basis, bukan confident kosong. And player-player perseorangan wanita kita boleh lihat diorang kurang confident tu. Sebab untuk backup, diorang tak ada lagi breakthrough tu. Okey. Okey, Muiz, tentang bakat baru yang dicungkil oleh BM sekarang ni. Kalau kita tahu dah ada dah orang tu. Tapi tempoh masa yang mungkin kita perlu tunggu untuk bakat baru ini dicungkil sebagai bintang untuk Malaysia. Walaupun seperti mana BM macam James Chua cakap, dia perlukan masa walaupun dia tidak memberi jaminan berapa lama. Tapi kalau kita lihat perancangan BM, saya rasa mungkin dalam setahun, 2 tahun tidak mustahil untuk mempunyai pemain-pemain baru yang berkaliber lebih tinggi. Sebab sebelum ini pun kita tengok siapa sangka Go Zofei Nur Izzuddin datang. Siapa sangka T Kai Woon Man Wei Chong. Betul. Pang Ron, basically double lah. Diorang semua dari pelapis. And bila diorang perlukan satu tournament je. Satu tournament, tak perlu champion pun, maybe runner up ke apa untuk build that confidence. Even Rexy sendiri cakap pemain-pemain Malaysia kecil hati. Diorang tak berani. Jadi mungkin They don't have the perlu diberi confidence. banyak peluang lagi. Macam Victor. Mindset tu lah mungkin perlu mindset. ditukar, have more self-confidence kan? Betul. Okey. Terima kasih Muiz. Baik, terima kasih, Muiz. Untuk enlighten kita dan haraplah kita takkan ketandusan lah women singles pada masa akan datang. Bercakap tentang untuk perseorangan wanita ni, kita juga ada nak kongsikan tentang list nama ataupun pemain-pemain wanita yang ada sebenarnya dalam kamp Malaysia ini. Buat masa ini, kita tahu hanya Go Jinwei yang berjaya tempatkan diri dalam kelompok 50 terbaik dunia ya, Ed? Ya, betul. Paling hampir SK Sona yang berada di tangga ke-57. Yang selebihnya pula macam agak jauh sedikit untuk jadikan perbandingan, tapi kalau kita nak lihat dalam kelompok 200 ranking dunia tu, sebenarnya kita ada ramai tau, ada 6 orang pemain. Betul, ada potential kan? Untuk dikembangkan lagi.